Apa yang Wan dah bagi tahu lah. Maknanya apa yang kira kau faham lah pasal Kenaf ni. And then aku nak tahu sebelum ni macam kau ada experience tak dengan private placement ke mana-mana company ke? Sebab ada PE ni banyak sebenarnya company Malaysia ni. Kalau buy invest ni tak ada lah, lalu ASB je lah. Oh, okay, faham. Okay, maknanya aku just sebab PE ni dia sangat straightforward tau. Dia tak macam investment lain. Macam company yang sekarang aku tengah fokus tanaman Kenaf ni, dia sebenarnya company ni dia SME tau. Mana small medium enterprise SME, and then dia dapat kontrak daripada government. So kontrak dia pula bukan kontrak macam buat MRT untuk 3 tahun je siap ke apa. Dia long term. Sebab dia berpuluh tahun dia kat kontrak, sebab ini ada komoditi tau. Komoditi ke tahu tak? Maknanya macam tembakau, getah, kelapa sawit. Dia ada komoditi. So bila company dia fully private. So tiba-tiba dapat kontrak daripada state government. Maknanya kita punya klien ni lembaga Kenaf dan Tembakau Negara. Maknanya dulu lembaga Tembakau Negara. So dah jadikan sekarang dah tukar nama jadi lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, LKTN. LKTN ni lah appoint company ni, KVG ni, Kenaf Venture Global ni untuk tanam kenaf, tapi hasil dia semua kena jual balik dekat LKTN. Maknanya kita just tanam je. Tapi kita tanam tu scale yang terlampau besar lah. Maknanya sampai ke sekarang daripada 100 hektar, sekarang pergi ke 1000 hektar, on the way nak pergi ke 10,000 hektar. Bila 10,000 hektar tu maknanya dah cover satu Malaysia lah. Cuma sekarang start daripada belah-belah pantai belah-belah utara. Maknanya Perlis paling besar. Perlis dah nak ke 1000 hektar. Dulu orang cakap dekat Perlis ni, kalau siapa orang Perlis tahulah, tanam robokok, tanam tebu. Kawasan yang Kenaf sekarang ni, dulu kawasan tebu. Maknanya robokok pajak, government bagi tanah untuk tanam tebu. Sekarang ni tebu semua dah tebang, kerajaan tukar ganti dengan Kenaf. So Kenaf ni yang tanam ni lah yang dapat kontrak company ni, Kenaf Venture Global ni. So bila tanah diorang dapat, kilang diorang punya, funding dia, diorang macam government tak bagi fund, maknanya dia bagi tanah je. So dia buatlah macam kita ni, maknanya private placement, investor yang terawal masuk, dia bagi benefit return yang tinggi lah. Sebab kalau tak bagi tinggi kan, duit tak cepat masuk. Sebab lagi cepat duit masuk, lagi besar tanah diorang boleh pakai. And then up to date, masa time aku dulu start masuk private investor ni, bawa masuk 50 juta je allocate fund size dia. So 50 juta tu dalam masa 7 bulan habis. Mana fully subscribe. Maknanya advisor akan beritahu diorang punya personal invitation dekat mana-mana prospek. So prospek masuk. Bila tanah lembaga Kenaf dan Tembakau Negara Perlis mana state government Perlis bagi lagi tanah, and then Felda pun bagi tanah lagi. So pergi ke 1000 hektar. Bila 1000 hektar tu dah open lagi. Itu yang dah buka lagi 50 juta. So maknanya 100 juta. Sekarang daripada 100 juta tu ada 30 dah habis. So maknanya sekarang up to date dah 80. Maknanya 80 ni kira bulan 3 itulah. Mana bulan 4 ni belum habis update lagi lah. Maybe dah habis 100 million. And then bila diorang nak pergi ke the whole Malaysia, maknanya kita punya menteri sekarang pertanian Zuraida tau. So Zuraida yang fokus sekarang, dia kata kalau boleh tanaman Kenaf ni bukan setakat belah utara je. Maknanya Perlis, Lembah Cuping, Terengganu dekat CTU. And then dia turun Kedah. Kedah tak besar sangat. And then dia turun ke Perak. Perak pula dia tak tanam full Kenaf. Dia integrated. Maknanya sebelah kelapa sawit, sebelah Kenaf. Sebelah kelapa sawit, sebelah tu Kenaf. Sementara tunggu sawit berbuah, Kenaf pun dah ada hasil. And Kenaf ni komoditi yang paling cepat dia punya matang. Maknanya 3 bulan je. Tanam hari ni, 3 bulan tebang. Dia tak macam sawit, tunggu lama sikit kan. Dia naik apa tak ada. Tanam hari ni 3 bulan tebang. Tanam hari esok lagi 3 bulan tebang. So government ni dengan KVG ni setahun KVG boleh tuai 2 kali. Dia tak boleh buat 3 kali.
Sebab kalau 3 kali, nanti tanah tu dia tak cukup nutrition. So lepas dia tebang, dia kena rawat balik tanah tu. Dia kena bajakan balik tanah tu. So KVG tak push, maknanya setahun 2 kali. And then bila setahun 2 kali tu, logistik apa benda semua memang daripada ladang ke kilang, and then proses ke kilang ke government, semua KVG punya. Maknanya diorang dapat exclusive right tau. Maknanya takkan ada tanaman kenaf company yang tanam kenaf besar macam KVG juga kat Malaysia ni. Tak boleh. Dia macam dia jadi macam TMB lah. TMB, FGV. Dia satu company je untuk satu komoditi tu. Macam TMB, elektrik, TMB je. Tak ada company lain lagi. Yang macam TMB nombor 2, nombor 3. So far clear So far clear Bat Okey, cuma kenap ni apa Okay, kenaf ni, dah aku tunjuk Buka slide kan, Man? Siapa yang belum tahu kan, kejap Kenap. So far aku tak pernah dengar lagi kenaf, ayat kenaf ni kan. Apa benda rupa tak tahu lagi macam mana kan. Nampak skrin? Nampak. Nampak. Okay, ni aku tunjuk real slide lah mana. Ini slide dulu itu masa diorang present dekat Menteri Besar Perak. Tapi sekarang Perak pun dah start tanam dah. So ni lah slide dia. Yang kenaf ni. Nampak kan? Dia macam batang buluh je. Tanam rapat-rapat. Tinggi dia lepas 3 bulan boleh pergi ke 12 kaki je. So lepas 12 kaki je tebang. Sebab dia tak ada buah, dia tak ada apa, kita nak batang je. So tanam, biar 3 bulan, potong. And then potong, bawa balik kilang proses, jadikan dia fiber ni. So ini fiber, yang belah kiri ni core. Dua-dua ni government ambil balik. Maknanya company ni produce 2 ni je. Maknanya end product itu ikut government. So government beli semua. Ya, ini contoh. Maknanya kita sekarang dah 3 kali tukar Menteri Pertanian. Kalau last year Menteri Pertanian ni lah, Datuk Dr. Khairuddin Aman Nazali ni. So dia yang antara yang lama sikit lah untuk develop kenaf ni. Sebelum tu Teresa Kok kejap je. Mana dia beritahu ni dekat Perak. Perak sekarang update sekarang memang dah start tanam kenaf. And then kenapa kenaf ni kerajaan tengah push gila-gila Kalau siapa yang bidang line construction kan dia akan tahu lah. Sekarang IBS pakai kenaf punya fiber. Maknanya building material sekarang yang kita tengok development semua dekat Malaysia ni, dulu IBS ni ambil dekat China, dia punya material fiber tu lah. Sekarang kita sendiri yang produce, maknanya kenaf crate ni. And then ini slide kira macam 2 tahun lepas tau. Kalau sekarang punya industry value untuk IBS ni dah 10 billion lah. So maknanya kita punya kenaf ni memang untuk buat IBS, dia punya main industri. Nombor 2 paling besar ni otomotif. Otomotif sekarang BMW dah start pakai, and then Toyota Indon semua dah start pakai. Ini atas shilling tu. Pasal nak boleh buka shilling kan, dia macam kekabu semua tu kan. Dia panggil non-woven ni kan. So sekarang otomotif dah start pakai kenaf. Tapi dia tak, industri tak sebesar IBS lah. IBS dah 10 billion lah. Ni paling-paling semua orang tahu lah. MACD punya cup holder tu. Ini daripada kenaf ni, sebab tu dia keras. Cuba try patah-patahkan, tak boleh. Sebab dia dah letak fiber kenaf kat situ. Fiber kenaf ni benda yang campur mixture, confirm dia akan jadi, dia hardenkan dia punya partikel. Maknanya bagi dia keras. Yang ni pula pintu-pintu. Maknanya industri lah. Pintu fireproof apa semua, and then oil and gas pun dah start pakai. Oil and gas pakai untuk minyak tumpah kat laut. Dia letak kenaf, and then dia boleh serap balik minyak tu, dia boleh pegah balik. Tapi yang main dia IBS ni lah. Ini one of kenapa kerajaan kita sekarang Malaysia nak jadi pengeluar kenaf terbesar ASEAN. Sebab tak semua tanah boleh tanam kenaf tu. Jepun kalau macam market Asia, Jepun, Korea semua tak boleh tanam.
sebab diorang 4 musim. So sekarang yang boleh kita, Indon, Thailand. Cuma Indon memang ke belakang lah. Kita memang paling kira orang cakap leading lah. Kira industri punya player lah, Kenaf ni. Kenaf ni asal dia Brazil. So maknanya kita dah start tanam kenaf dah 10 tahun. Cuma sebelum ni kerajaan tak support. Sebab dulu kerajaan masih support tembakau lagi. So sekarang tembakau pun dah slow, sebab orang pun dah start main vape apa benda semua. So diorang dah slowly nak tukar tembakau ni. Kalau pergi Kelantan, tembakau pun diorang dah tak nak tanam, dah kurangkan tanam dah. Semua dah main kenaf lah. So far clear, Bat? Okay, clear. Ada persoalan lagi? Tak ada? Yang kat Chupeng dah start Okay, Tanam, yang dekat Chupeng tu dah tahun keempat dah. Ini panjang-panjang tu lalang apa ke? Maknanya lembah Chupeng tu, Perlis tu dah 4 tahun dah start. Maknanya dah 4 kali harvest lah. So yang ni lah, maknanya kenapa kenaf ni betul-betul boleh jadi sumber ekonomi negara, sebab by 2025 diorang target, ini last 2 years, sekarang ni diorang target dah 3.5 billion industry value untuk kenaf. Tapi rupanya benda ni lagi cepat daripada diorang predict, sebab bila IBS dah masuk boleh untuk kenaf crate tu je lagi mencanak. Maknanya semua benda sekarang IBS nak pakai kenaf tu. And then KVG ni sampai tak boleh supply. Mana government minta terlampau banyak lagi metrik tan sebulan. Berapa tan boleh keluar kan kenaf kan. Tapi KVG tak boleh nak supply lagi. Demand banyak sebab KVG ni setakat Malaysia pun dia belum habis supply lagi. Ini kan government suruh untuk ekspor pula. US, Jerman, apa benda semua. Dubai. So KVG cakap senang je. Duit masuk banyak. Kalau ada fund 1 bilion, okay. 10,000 hektar tanah tu esok boleh start tanam semua. Maknanya setiap negeri ada kilang, diorang punya mesin apa benda semua. Tapi yang penting duit dulu. Sebab government tak kisah nak minta tanah kat mana pun government bagi. Janji duit tu dulu. So itulah role macam aku, maknanya bawa investor masuk, bagi diorang some return dekat company ni, supaya company ni pun ada duit, supaya bila diorang dah berapa ekar tanah nanti diorang pergi ke listing lah. So kerja aku sebenarnya, aku bawa investor masuk SME company ni before diorang pergi listing, IPO. IPO tahu semua kan? Fahamnya. IPO ni maknanya sebelum diorang masuk bursa lah. Maknanya company kan dah start nak masuk bursa. So maknanya kita pump duit apa benda semua, and then business tu growth cun, dia akan masuk bursa lah. Tapi bila orang masuk bursa, investor habis kat situ je lah. Maknanya kita as investor masuk, bila diorang pergi listing, diorang akan offer kita nanti share berapa lot. Tapi tu up to investor lah. Kalau nak ambil, dia bagi share berapa lot tu lah. Lepas tu ikut bila nak jual lah. Ataupun dia bagi balik modal kita balik. Cuma banyak-banyak company, dia banyak-banyak timeline tau. Macam KVG ni, dia bagi locking setahun je. Mostly banyak company PE kat luar dia ada 3 tahun, ada 2 tahun. Maknanya capital kau lock. So contoh let's say lah, masuk 30,000. 30,000 ni tak boleh bawa keluar selama setahun. Sebab selama setahun tu dia bagi return tiap-tiap bulan dekat investor. Sebulan dia bagi 3% tau. Setahun Khazanah punya 2 tahun. Khazanah ikat 2 tahun. Betul. So maknanya dalam setahun tu klien dah buat profit 36%. So nanti bila lepas tahun, let's say lah dah masuk ke 11 bulan, aku akan beritahu klien, maknanya diorang nak stay ke, nak continue ke, ataupun diorang nak withdraw. So kalau diorang nak withdraw, maknanya cukup setahun aku bagi balik capital tu, 30,000 tu. Tapi kalau klien nak renew, dia auto renewal. Maknanya selagi dia simpan, okay, setahun lagi, agreement setahun lagi, so dia akan dapat lagi lah 3% tu. Tapi maksimum 5 tahun tau. Company ni, dia punya forecast, investor boleh letak placement dekat company ni 5 tahun je. Sebab diorang target lepas 5 tahun, diorang dah pergi IPO lah. So dia dah tak perlu lah duit investor ni, sebab diorang dah rolling semua kan. Business semua makin besar. So
So diorang pun dah boleh supply overseas apa benda semua. And then dia akan 5 tahun IPO, dia pulangkan duit kita balik ataupun dia bagi share lot of unit. Itu je. So klien tak boleh simpan kat sini macam SB sampai 20 tahun. Lepas tu nak pass kat anak ke apa tak boleh. Maksimum 5 tahun je. Okay, ni Kenaf punya timeline lah. Maknanya dia start last year. Last year baru private start masuk tau. Sebelum ni private tak start masuk. Ni, ini rancangan Malaysia ke-12. Maknanya 2010 start diorang nak tukar tembakau ni berganti Kenaf. So 2000 rancangan Malaysia ke-12 last year baru start private masuk. Maknanya baru dah open dekat kita ni. Maknanya kita ni as private investor lah. Sebab apa? Sebab diorang nak push lagi banyak hasil berapa tan metrik. Sebab sekarang Kenaf ni dia pernah cecah hari tu lagi mahal daripada harga sawit. Dah lah cost lagi murah, tanam 3 bulan je. Lepas tu tak perlu nak jaga sangat. Dia kan ada buah pun. Maknanya maintenance pun kurang. So dia nak jadi ekonomi sektor, dia nak boost Kenaf ni supaya the whole Malaysia boleh tanam Kenaf. Maknanya itu dia orang target lah sampai 2031 ni. Takkan dia nak tukar sawit. Betul, sebab sawit pun dah slow sekarang. Bukan slow lah, maknanya Kenaf ni paling best lah, benda baru. Dia punya tunjang dia dari Indonesia. Betul. So ini company-company yang bawah KVG ni lah. Maknanya KVG ni kira macam group company lah. And then bawah dia ada Kenaf Teknologi, Kenaf Plantation, Kenaf Trading, Kenaf Empire. Ini every state. Mana Kedah, Perlis, Terengganu, Perak. Okay. Orang yang first kali, menteri yang first kali promote Kenaf ni, Teresa Kok lah. Maknanya dia orang yang first kali promote Kenaf ni, dia nampak potential Kenaf ni. So dia suruh kita cari tanah mana apa semua. So dah tanam apa semua. So dia dah nampak. Maknanya dia dah fokus lah. Maknanya ini masa dia jadi menteri ni, dia dah kata 3.5 billion lah by 2025. Tapi sebenarnya sekarang pun dah shoot lagi banyak dah. Maknanya IBS pun dah 10 billion. Otomotif aku tak tahu lah update dah berapa billion. Sebab sekarang BMW dah pakai Kenaf punya woven tu. And then Toyota Indon pun dah start pakai the whole market Indonesia. So dia memang future commodity nak gantikan tembakau. So lepas ni number one kita punya commodity is Kenaf lah. And then ini macam biasa lah. Ini KVG ni pun sebenarnya dia dah pioneer dalam Kenaf ni. So dia dah macam ada dapat award everything semualah. And then CEO dia ni yang badan besar ni. Ni he's the CEO of the company lah. And then yang ni co-founder yang rambut putih ni, Encik Azman ni. Ini dengan Melaka ni. Tapi aku lupa siapa yang tengah-tengah baju batik ni. Dia macam somebody lah Melaka. Maybe Melaka punya pertanian ke apa macam tu, whatever. And then KVG ni pun dia dah going to international punya level tau. Sebab dia orang dah start JV dengan Korean and Indonesia punya company. Tapi in term of technology, maknanya Korea dengan Indonesia JV in term of technology. Sekarang ni seeding biji benih tu. Biji benih tu sebab Korea boleh develop 1 ekar tanah beratus ribu batang boleh tanam. Contoh kalau sekarang kita boleh 1 ekar 300,000 batang lah, let's say. Tapi Korea boleh buat 1 ekar tu boleh buat tanam 500,000 batang Kenaf. Itu contoh Korea teknologi lah. Apa? Maknanya yang Korea punya R&D dah proof lah. Betul, sebab Korea pun nak something pada kita. Diorang tak boleh tanam. Diorang jealous dengan kita tau. Diorang perlukan fiber Kenaf tu. Tapi diorang tak boleh tanam sebab diorang 4 musim. Tak sesuai. Korea, Japan semua tak boleh tanam. So ni aku tengok ini maknanya bernama TV tau. Maknanya bukan video mana-mana nak boleh ambil apa tau. Ini memang dah keluar TV, dah keluar Astro, dah keluar dekat bernama. Kan. Kau nampak tak aku buka video ni? Okay, kau dengar dulu
Ini 2009 tau. Mana tu aku cakap kat Perlis sudah ada 4 tahun tau. Knaf Venture Global Sdn Berhad atau KVG menandatangani memorandum perjanjian dengan PT Plantindo Alam Sejati Indonesia dan SG Global Limited Korea pada Khamis. Ketua Pegawai Eksekutif KVG, Jazman Shah Abdullah berkata, kerjasama dan perjanjian pelaburan ini adalah untuk membantu lembaga tembakau dan tembakau negara yang menyasarkan kira-kira 10,000 hektar penanaman Knaf. Kerjasama ini dilihat akan mempercepatkan lagi kejayaan dalam mencapai hasrat tersebut, dan ini dapat dilihat dengan pelaburan-pelaburan yang telah diusahakan oleh pelabur-pelabur daripada industri. Jazman berkata KVG akan menggunakan kepakaran dan teknologi dari SG Global Korea untuk menghasilkan serat Knaf, manakala PT Platindo Alam Sejati akan menyediakan 200 pekerja dari Indonesia. Beliau berkata terdapat peningkatan permintaan untuk gentian Knaf yang dihasilkan oleh Malaysia kerana kualitinya yang tinggi. Setakat ini, kumpulan KVG telah berjaya membina loji pemprosesan serat 20,000 kaki persegi dengan kapasiti memproses 1.5 tan serat sehari di Mergung, Kedah. Kumpulan syarikat KVG melalui Knaf Plantation Global Sdn Berhad juga merupakan pengendali di tapak pemprosesan serat di Chupeng Perlis yang mempunyai kapasiti lebur teras sebanyak 12 tan sehari. KVG melalui satu lagi anak syarikatnya, Knaf Venture Global Sdn Berhad, juga mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan penanaman agresif pada Jun dan telah melancarkan kontrak pertanian pada September lalu. Jazman berkata penanaman fasa seterusnya yang berkeluasan 10,000 hektar akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah. Minute. Dengar video ni clear? Okay. Okay Itu tahun 2019 tau. So sampai sekarang up to date 2022, diorang dah banyak JV tau dengan global punya company juga. So yang latest bulan Januari itu dengan March itu KVG ni dah start pergi Dubai. So diorang dah sign MOU signing dengan Dubai punya investor. Tapi ni bigger scale lah sebab diorang pergi ke Dubai masa Expo Dubai tu. Menteri Zuraida pun join sekali. Kat mana diorang bawa Menteri Zuraida sebab diorang nak minta fund dekat Dubai tau. Sebab Dubai ni dia ada KPI. So kalau funding tu jadi masuk, KVG ni bukan setakat nak tanam dekat Malaysia je. So diorang nak tanam, diorang dapat tanah dekat Indon 40,000 hektar tanah untuk tanaman Knaf under KVG punya. Tu yang diorang sekarang tengah betul-betul fokus belah-belah funding untuk belah Dubai. Tapi itu untuk scale yang global lah. Tapi scale yang dalam Malaysia ni still open, fund size tu 500 juta. Dah masuk 80, aku rasa tahun bulan ni maybe 20 juta lagi. So dah 100 juta. So maknanya available 400 juta lagi untuk orang macam kita ni nak masuk. So 400 juta tu ikut pace sebulan dalam 15 ke 20 juta lah orang akan masuk. Maknanya pace investment masuk tu sebulan 15 ke 20. So maknanya benda ni tak lama. Maybe setahun lagi habis, ataupun kalau ada company yang masuk 5 juta, mana lagi cepat lah dia habis. Tapi bila dah habis tu dia dah tak open lah. Maknanya siapa yang dapat masuk je lah. Itulah yang placement selalu company yang mostly Malaysia punya company buat lah. So macam ni lot tanah lah. Ni dekat belah-belah utara sana punya lot. So ni kilang dekat Perlis. Maknanya lepas tebang je, proses jadi fiber and then jadi packaging macam ni dengan grade macam ni. So grade ni pun government beli. Maknanya kita punya fiber ni antara yang kualiti yang paling terbaik sekali dekat market. Sebab tu kita punya fiber mahal. Memang itu cecah 7,000 per tan metrik. 7,000 per tan metrik tu lagi mahal daripada harga sawit. So ni ladang-ladang dekat belah Chupeng lah. Belah Chupeng ni pun aku dah tengok memang luas gila. Kalau kita pergi, contoh let's say aku bawa klien pergi tengok,
Jam kita pun dah waktu Thailand dah. Memang betul-betul sebelah border dah. Jam kita memang awal sejam. Memang dah ikut waktu Thailand. Dia tanam empat-empat macam ni. Lepas tu terbang, and then proses, government ambil. So dorang pun ada few lah uni partner yang JV untuk KVG ni lah. Macam Unimap ni dekat lah dengan dorang kan. So sekarang aku tengok Unimap, UPM pun aku dah start close deal. Maknanya aku bawa ada seorang doktor ni, aku punya klien lah. Dia nak dengar pasal kenaf sebab dia research untuk ni radiasi punya material. So nanti kalau kenaf ni boleh buat boleh kalis radiation tu at least 80%, so dia cakap memang dah superb lah. So kalau kita boleh produce benda tu, so dia tengah buat R&D lagi. Tapi itu benda lain lah. Itu aku mau tu tolong bawa business tu KVG lah. Maknanya bukan bawa investment ke apa. Ini dekat Perlis. So ini pengarah LKTN lah. Dia nak tengok. So dia orang kan every year dia orang akan tengok berapa kapasiti kita boleh keluarkan untuk LKTN. And then okay, lepas tu in term of dividend kan, kenapa company ni boleh bagi 3%? First sebab bila kilang KVG punya, and then segala upstream, mainstream, downstream KVG semua punya, so diorang dah tahu berapa diorang profit. And then bila duit klien, let's say lah duit investor masuk, so far sekarang dah 80 juta kan. 80 juta tu bukan semua duit masuk kepada company tau. So kita ni akan lalu trustee dulu. Kenapa lalu trustee? Sebab company ni dia smart, dia pecah dua. Kalau company masuk, maknanya kalau corporate masuk invest, let's say lah 10 million ke, 5 million ke, 2 million ke, dia akan direct pada company, tak lalu trustee. Maknanya aku bagi kau banyak ni, berapa return kau boleh bagi aku, kita deal berdua je. Tapi kita ni yang masuk minimum 30,000 ni, maknanya kita bukan under company, kita under individu. Individu ni dia panggil retail investor. Yang corporate tu sophisticated. Retail investor ni peluang nak masuk rendah sebab dia buka. Maknanya kira company ni bagi peluang lah untuk orang yang ada 30,000 minimum masuk tapi lalu trustee. Maknanya tak bayar direct payment kepada company. Kenapa lalu trustee? Sebab kalau kita direct kepada company, dia ada minimum investor je. Maknanya syarat dia 50 investor je boleh masuk. So bila dia appoint trustee, maknanya duit semua kita semua bayar through trustee. Trustee ni dia tak ada limit tau. Berapa numbers of investor boleh masuk. Maknanya kalau 100 investor masuk pun tak ada hal. Kalau semua masuk 30,000 pun tak ada hal. Dia tak ada limit. Sebab dorang memang trustee ni dia ikut guideline bank negara tau. So dia ikut guideline bank negara boleh collect deposit. Maknanya tak kisah berapa limit of number investor. Tapi yang 80 juta tu tak semua company dapat. Trustee akan pegang certain percentage tau. Let's say lah trustee pegang 30% daripada 80 juta tu. Sebab trustee ni sebenarnya untuk protect investor. Kalau apa-apa jadi, trustee ni akan carikan liquid company ni. Let's say kalau apa-apa jadilah. That's why dia tak boleh bagi 100% kepada company. So dia pegang sikit. And then company ni pula dia SME. Bila 80 million dah masuk, dia buat pula derivative company SME ni dia buat dengan kenanga investment bank. Selalu kalau company-company kat SME ni diorang akan ada derivative tau. Derivative ni meaning dia akan letak duit macam kita duit macam FD lah, saving dekat Maybank apa kan. Tapi kalau company dia akan letak duit amount yang banyak dekat bank untuk dapat credit facility tu kan, untuk buat overdraft ke apa semua kan. Tapi derivative diorang ni dekat kenanga investment bank. Kenanga investment bank kalau nak buat private mandate dengan orang minimum 10 million. So KVG ni maybe dia letak, tak silap aku sekarang 20 juta dekat kenanga investment bank. And then kenanga investment bank ni pun dia buat structure income, setiap bulan dia bagi return dekat company. So bila kenanga pun bagi every month return dekat KVG, that's why KVG boleh bayar kita investor ni 3% je. Sebab aku tahu diorang dapat lagi banyak daripada kenanga tu. Kenanga bagi every month pun lagi lebih daripada amount yang dia bagi kita. That's why aku macam confident macam aku, klien-klien aku cakap 3% ni dia memang bayar every month sebab diorang memang ada duit. And then setahun pula 2 kali tuai. 2 kali tuai ni daripada ladang ke kilang
company KVG ni dah untung 20 ke 25% profit. Maknanya daripada tembang bawa ke kilang. And then proses daripada kilang jual balik kepada LKTN, diorang buat profit 25 ke 30% lagi tau. So tadi 20 ke 25. Kilang ke LKTN 25 ke 30. Maknanya busuk-busuk 50% ataupun 55% lah profit. Itu sekali tuai. Diorang 2 kali tuai. So setahun tu memang diorang untung sebenarnya 100% lebih sebenarnya. So setakat dia bagi kita 36 tu, diorang untung banyak lagi. Tapi itu bisnes lah. Maknanya lagi banyak investor masuk, lagi banyak tanah diorang boleh develop, margin orang pun lagi besar. Tapi bila margin orang besar, dia bagi kita pun banyak lah. Mana ada company lain boleh bagi 36%. ASB pun 5-6% sebulan, setahun bang. So 36 ni, dia bagi ada limit je. Maknanya maksimum 5 tahun je. Tapi klien boleh withdraw every year. Contoh kalau nak renew 2 tahun, 2 tahun je lah. Kalau klien tu nak simpan 2 tahun, 2 tahun je lah. Kalau dia nak simpan setahun, setahun je lah. Setahun dia dah dapat 36% tu. So ikut pada klien. Ada klien yang memang nak 5 tahun and then nak tunggu diorang offer share tu, ikut pada klien. Maknanya kita ikut klien. Kalau kau rasa kau nak setahun ni nak test dulu, boleh test dulu setahun ni. Lepas tu tahun depan boleh fikir. Sebab dia agreement dia, kontrak dia every year tau. So maknanya every year kita akan renew kontrak baru. Maknanya tahun ni kita akan bagi klien bila dah let's say masuk bila klien masuk je investment ni, pergi ke trustee apa benda semua, diorang akan dapat LOA tau. Bila company check confirm dengan trustee, duit masuk betul-betul legit ke apa, source semua, kita akan dapat LOA, letter of acknowledgement daripada company, mana mengatakan kita masuk banyak ni, berapa dividen kita. Contohlah klien masuk 100,000, 3,000 dividen every month. So dapat schedule nanti. Schedule tu dalam setahun bagi tahu. Setiap 15 hari bulan. Sebab cooling period dia 2 bulan. Kalau klien masuk bulan 4, dividen first dia dapat bulan Jun. Kalau klien hari tu masuk bulan 3, dividen dia bulan Mei. Dia lambat 2 bulan. So start schedule tu daripada first dividend. So dia akan buatlah 12 kali bulan cycle. And then tahun depan continue lagi, renewal lagi. Tapi nak withdraw, boleh withdraw. Cuma siapa yang dah masuk, kalau nak withdraw kurang daripada setahun, kena ada penalty. Maknanya dia ada charge. Dia boleh keluar 80% je capital. Contoh kalau masuk 100%, 100,000, kalau dia nak keluar, tak cukup setahun, dia bayar balik 80,000 je. 20%, 20,000 sebab diorang kena bayar management fee dekat trustee. So kita masuk ni, kalau kau biasa masuk investment kat mana-mana company kan, ni trust ke apa kan, setiap investment mesti ada fees tu. Maknanya mesti kena charge punya, at least 5%. Tapi dengan KVG ni, dia absorb. Maknanya klien masuk 100,000, solid 100,000 tu masuk. Dia tak adalah 95,000 je masuk. 5,000 charge diorang untuk buat legal punya fee lah, trust deed punya agreement lah, tak ada. And then bila dah cukup setahun, dia pulang pun ngam-ngam 100% juga. 100,000 juga. Tak ada dia bagi kita 95 je ke? Tak ada. Tetap. Tapi less than 1 year, kalau emergency withdrawal, dapat 80% je. Tapi amount of dividend kita dapat tu tak kena drawback. Contoh dividen dah masuk, dah dapat 8 bulan kan. Mana 3,000 tu contohlah masuk 100,000, kau dah dapat 3,000 tu, klien dah dapat 3,000, dah 8 bulan. So dia tak minta balik. So lepas bulan ke-8 tu dapat 80% je lah, 80,000 je lah, bercampur dengan 8 bulan punya dividen. So basically dapat modal balik je lah, cuma tak ada profit je lah. So itu rules dengan regulation untuk company ni. Sebab setiap company lain. Ada company yang PE macam ni, ada yang minimum investment dia 250,000. Lepas tu lock 3 tahun. Ada yang minimum 100,000, lock 2 tahun. Macam ni minimum 30, lock setahun. Awal-awal dulu, tahun lepas, minimum dia 10,000 je. Tapi dah tutup. Sebab dia nak control number of investor. Sebab kalau dia buka 10,000 lagi ramai orang masuk 10,000. So sekarang follow guideline Bank Negara dengan Security Commission SC, minimum mana-mana placement sekarang memang 30,000. Lepas tu maksimum tak ada lah.
Cuma kalau kita as nama kita sendiri masuk individu, maksimum 30,000 sampai 1 juta je. Above 1 juta memang dah kena corporate dah. Maknanya lock 3 tahun under company ataupun nama kita sendiri tapi dah tak main 36%. Dia dah main corporate punya placement. So corporate placement tu aku tak payah cerita lah sebab dia lagi technical. Macam kita ni more to individu je lah. So far clear kan? Ada apa-apa soalan tak? Ya, punya Sebab at least kalau kau dah tanya tu aku tahu lah mana yang kau nak tahu kan. Sebab ini straightforward je, dia tak ada calculation pun. Dia tak ada calculation, dia tak ada macam nak predict market tahun depan dapat berapa persen, tak ada. Dia memang 3% lah. Mana setahun tu 36% lah. Tak kurang RM1, tak lebih RM1. Sebab aku sendiri pun memang as investor. Maknanya antara investor yang terawal lah dalam company ni. Kira family aku yang terawal lah. Sebab aku kan open dekat orang terdekat dulu. Maknanya dah habis orang terdekat baru aku open dekat luar. Sebab benda ni limited kan. Masa mula dia buka dulu 50 juta. Sekejap je habis. 6 bulan ni 50 juta tu dah habis. So maknanya belum sempat nak cerita kat orang ni. Orang lain pun dah grab opportunity ni. Tapi ini memang kontrak government. Sebab aku sendiri dah pergi ladang. And then aku sendiri dah tengok tanaman kenaf ni macam mana, kilang besar mana semua. And then masa aku pergi bulan 10 tahun lepas, masa tu Zuraida pun ada. Even Zuraida yang aku tunjuk kan Instagram